Okey, kali ni kita pergi pula kepada definite integral. Okey, definite integral ni saya pernah cakap dalam video yang pertama, apa itu, dan bagi terangan sikit mengenai definite integral. Okey, kali ni saya akan explain more about our definite integral. Okey, let's see first apa itu definite integral. Okey, definite integral ni adalah integral with limits on the integration that is. Okey, di sini kita boleh nampak di mana dia punya formula. Kalau dia ada limit, kalau kita tengok dia ada limit of A dan B ada A dan B. Dia ada bagi nilai A dan B untuk our integral. Apa yang kita nak integrate tu, dia akan bagi nilai limit lower dan upper limit. Di sini adalah A yang saya kata adalah lower limit, LL lower limit, dan di sini adalah upper limit untuk B kita, upper limit. So macam mana kita nak buat di sini? Kita boleh tengok dia adalah equal to integration of fx dx. Maksudnya korang kena integrate dulu our function fx dx, dan dapat nilai, barulah kita akan gantikan nilai A dan nilai B, di mana first kali kita kena gantikan nilai B. Contohnya kita dah dapat di sini. Di sini nilai dia, let's say fx. Jawapan kita dalam term of x. So kita kena gantikan B dalam x kita. Segala function of fx kita ni kita kena gantikan dengan nilai B. Sebab tu dia kata equal to fb di sini. Dan kemudian dah dapat jawapan, fb dah gantikan nilai fb, kemudian kita kena minuskan dan gantikan nilai A pula dalam function fx kita. Sebab tu formula dia di sini adalah fb minus fa. Ini yang dimasukkan dengan definite integral. Dia ada limit upper and lower limit. Dia bagi nilai yang di mana jawapan last kita in term of ada nilai maksudnya dia bukan dalam in term of x lagi, dia ada jawapan yang terakhir ada nilai. Okey, itu yang dimasukkan dengan definite integral. Okey, kita tengok pula dulu properties of definite integral. Okey, kita ada 5 properties kalau kita tengok di sini. Okey, di mana properties yang pertama, seandainya dibagi integrate A kepada A, lower dan upper limit dia yang benda sama, A dan A. Katalah dia suruh integrate daripada 2 kepada 2. Macam biasa kita gantikan nilai kalau nak buat, tapi kita since dah ada properties, tak payah buat pun tak apa. Kita tahu bila dua-dua limit yang sama, jawapan dia dapat kosong. So kalau nak buat pun boleh. Kalau cuba, contohnya dah kita ada integrate 2 pada 2 x dx lah katakan. So x dx dua-dua jawapan korang, kalau korang gantikan nilai A dan B, korang akan dapat kosong juga di sini. Okay, tapi since dah ada properties, tak payah buat pun tak apa, kita kalau tahu je bagi limit. Okay, kemudian kita tengok pula yang kedua, properties yang kedua. Second property is, let's say dia kata A, B, fx dx. So dia adalah equal to juga dengan negatif B kepada A. Kita kalau terbalikkan kita punya nilai, let's say daripada AB, kita kena letak minus sign di sini. So jadilah properties daripada AB equal to negatif B kepada A pula. Okay, kita yang ketiga punya properties adalah kalau kita ada constant ataupun koefisien berapa untuk function kita, katalah kita ada integrate negatif 5x dx daripada 2 kepada 3, let's say. So sama juga dia akan jadi, kita boleh keluarkan constant dia. Apabila constant yang hasil darab dia 5 darab x, kalau plus or minus tak boleh bawa keluar, tapi 5 ni kena hasil darab semua benda, kita boleh bawa keluar dia punya negatif 5. Sama juga dengan di sini. Yang di sini yang tinggal hanyalah x sahaja. So ini adalah property yang ketiga. Manakala property yang keempat, okey, ini sebenarnya kita dah biasa buat. Kalau kita ada plus minus, kita boleh pecahkan kita punya function. Maksudnya kita boleh buat 1 per 1. Tapi kalau buat sekaligus pun boleh. Nak buat, kalau nak pecahkan satu-satu per pun boleh. Okey, kita tengok yang kelima pula. Property yang kelima dia adalah daripada limit A dan limit B dibagi fx dx. So kita boleh pecahkan, di mana A dan B kita boleh letak satu nilai, satu constant, tetapi kita kena pecahkan dengan cara A kepada C
tambah C kepada B. Contohnya macam ni, kita katalah kita ada daripada 0 hingga 7 x square dx, contohnya di sini. So kita boleh pecahkan daripada 0, let's say kata kita letak sampai 5 x square dx, dan kita kena sambung balik 5 hingga ke B kita. B kita since 7 kena 7, so x square dx. Okay, ini adalah property. So kalau kita yang kelima ni, kita nampak dia mesti start dengan 0, habis dengan 7. So kita boleh tambah in between di sini. So kita boleh pecahkan, boleh by using this property yang kelima, property kita kelima. Okay, properties ni kita boleh guna kalau contoh-contoh macam soalan yang melibatkan dalam application kita ke ada, nanti kita boleh tengok lah di mana kita boleh pecahkan ke apa ke dia punya properties. Okay, kita tengoklah example untuk definite integral. Okay, kita tengok pada example kita ni mana example. Okay, example dia suruh solve the following integral. Solve the following integral. Okay, yang pertama kita tengok kalau soalan suruh cari integrate from 0 to 2 for function x power of 3 minus 5x dx. Okay, apa yang kita boleh buat? Okay, untuk mudahkan korang, cuba korang integrate. Kamu semua kena integrate dulu. Apa itu x power of 3 minus 5x dx? Kita integrate without our limit dulu. Kita tengok. So nak integrate macam mana, kita dah belajar. So bila kita integrate, kita akan dapat x power of 4 over 4 minus 5x power of 2 over 2. Okay, ini yang kamu semua dah belajar untuk video sebelum ni. Kalau kita buat indefinite integral yang tak ada limit. So sama juga untuk definite integral. Kalau nak buat, kamu kena tahu integrate dulu macam biasa. Barulah kemudian kita boleh solvekan equation kita. Since dah dapat jawapan, dah tahu apa integration kita, kita cuma nak kena letak upper and lower limit kita. Kita kena letak upper and lower limit. So kalau kita tahu kita integrate ni, dapat jawapannya di sini. Okey. So kita kena gantikan jawapan kita dengan lower and upper limit kita untuk nilai segala nilai x. So di sinilah yang kena gantikan step 1. Semua function kita di sini dengan nilai 2 dan 0. Kita kena gantikan dengan lower dulu, upper limit dulu, di mana kita kena gantikan 2. Setiap nilai x ni kena gantikan dengan nilai b kita. B kita adalah 2. Kita kena buat dulu, gantikan 2 kuasa 2 per 2. Okay, ini baru gantikan nilai b. Dan kemudian kita kena tolak. Okay, kita kena tolakkan dengan nilai A pula. Nilai A gantikan A kita 0. So 0 kuasa 4 per 4. Tolak 5 kali 0 kuasa 2 per 2. Dan tekanlah kalkulator. Kita akan dapat jawapan negatif 6. So inilah yang dimasukkan dengan FB minus FA. So F ni adalah segala nilai-nilai merupakan kita punya Fx. Okey, ni Fx kita. Gantikan B, nilai B kita 2. Dan gantikan semua function kita dengan A kita. A kita adalah 0. So dapatlah jawapan kita negatif 6. Okey, itu example yang pertama. Kita tengok example yang kedua pula. Okey, yang B dia suruh solve the following integral di mana dia suruh cari integrate from 0 to pi sin 3x plus 1. Okey, soalan boleh jadi macam-macam. Yang ni saya gabungkan trigo dan boleh guna trigonometrik, dan ini adalah function algebrik kita satu ni. So kita dah belajar. Okey, di sini kamu boleh guna properties
kita ataupun kamu kalau dah biasa nak buat secara direct pun boleh. Kalau katalah saya nak guna properties, di mana properties yang ke 4 kita tadi, so kalau kita nak pecahkan dia akan jadi kosong kepada pi sin 3x dx tambah, kalau tambahlah kita, so sama juga limit dia masih sama 0 to pi 1 dx. So kita boleh pakai properties. Kalau nak kamu dah biasa nak buat secara direct terus pun boleh, nak buat pecah pakai macam ni pun boleh. Okay, tapi saya tunjuklah sebab saya dah pun dah terangkan properties. Okay, so apa yang kita boleh buat kalau kita pecahkan di sini, kita solvekan satu-satu dulu. Kita solve sin 3x. So integrate sin 3x, kita akan dapat apa di sini? Kita akan dapat negatif cos 3x over 3. Ini dah belajar dalam previous video. Kita tengok okay, so kita integrate daripada 0 to 4 pi, dan plus, okay, integrate 1 kita akan dapat x sahaja. Also from 0 to 0 to pi. So gunalah kalkulator, gantikan nilai, kita kena gantikan cos 3 multiply with pi over 3. Okey, ini yang pertama ini FB kita di mana pi tolak. Okey, tolak dia negatif cos 0 3 times 0 over 3 kita. Ini baru FB yang pertama kita di sini Ni yang FB pertama kita, FB, dan di sini FA. Kita ada dua benda kita kena kira. Ini yang pertama, ni yang kedua. Ini baru yang pertama, so dia ada tambahkan. So kita tambahkanlah dengan yang di belakang pula. Yang belakang ni sama juga, gantikan x kita dengan pi. So x dah berubah menjadi pi tolak kosong. Kenapa pi tolak kosong? Okay, ni yang saya kata, ni yang pertama punya FB kita pi tolak dengan kosong. Okey, yang kedua punya ni yang kedua kita ni tadi, yang belakang x tu pi tolak kosong. FB kita pi saja, x gantikan dengan pi, x kita gantikan dengan kosong. Okey, gunalah kalkulator untuk dapatkan jawapan kita, di mana jawapan kita adalah yang terakhir. Dia akan dapat 2, ni dah tambah nilai terus 2/3 tambah pi ataupun 3.8083. Okay, itu saja untuk video kita kali ini pasal definite integral. Okay, stay tuned for the next video.